Buah tin atau nama saintifiknya Ficus carica biasanya banyak ditanam di kawasan Asia Barat. Ia dipercayai kaya dengan zat antioksidan, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, zat besi, fosforus, mangan, sodium, potasium dan serat yang dapat membantu menjaga kesihatan badan. Teksturnya yang lembut dan rasa lemak manis antara faktor mengapa ia digemari ramai. Namun, meskipun mempunyai permintaan tinggi terutamanya untuk dipasarkan secara segar, tetapi masih tidak ramai yang berani mencuba untuk menanamnya di negara ini. Janda Baik adalah satu kawasan agroturism di Malaysia. Dengan keadaan geografinya, ia adalah sesuai untuk pelbagai tanaman, dari sayur-sayuran hinggalah kepada buah-buahan. Sektor pertanian juga sebenarnya mempunyai potensi yang besar. Banyak lagi ruang dan peluang yang belum diterokai sepenuhnya. Contoh tanaman seperti buah tin atau fig ini, satu tanaman yang masih kurang dijalankan di Malaysia. Dengan pasaran yang sangat luas di dalam dan luar negara, tanaman buah tin atau fig ini sangat sesuai dijadikan projek high value farming dan diperluaskan. Tanaman buah tin yang nama saintifiknya ialah Ficus carica merupakan salah satu tanaman yang berasal daripada Timur Tengah. Nama saintifiknya adalah Ficus carica dan berasal daripada keluarga Moraceae. Di mana seperti yang kita maklum, tanaman buah tin ini merupakan satu tanaman yang amat popular bagi masyarakat Timur Tengah, dan di Malaysia ni adalah satu tanaman yang barulah yang kita lihat di Malaysia ini. Apa yang seperti kita sedia maklum, kita kebiasaannya apabila jemaah yang baru pulang daripada Tanah Suci, daripada Mekah, akan membawa pulang tanaman buah tin ini yang telah dikeringkan lah, yang dalam bentuk kering. Di mana di Malaysia ni adalah merupakan satu tanaman yang baru sahaja ditanam, dan kita dapat merasailah bagaimana buah tin yang segar diperoleh daripada kebun-kebun yang terdapat di Malaysia ini. Malaysia bertuah kerana faktor cuaca panas hampir sepanjang tahun turut membantu dalam tuaian hasil tanaman. Kebanyakan benih pokok tin diimport khas dari negara Eropah, terutamanya Sepanyol, Itali dan Perancis. Selain itu, benih berkualiti tinggi dari Amerika Syarikat turut menjadi pilihan untuk ditanam. Berbanding pokok tanaman bernilai tinggi lain, pokok tin mudah dijaga dan jarang diserang penyakit atau kulat. Bagaimanapun, ia bergantung kepada cara penjagaan dan kaedah tanamannya, kerana jika sambil lewa menjaganya, pasti kualiti buah yang dihasilkan juga tidak seberapa. Pokok tin ditanam di dalam rumah pelindung hujan khas selain mendapat bekalan baja fertigasi serta air yang mencukupi. Kalau tengok sekarang penanaman kita berada di kebun tin. Penanaman buah tin ni memerlukan rumah pelindung hujan, rain shelter. Sebab pokok tin ni dia kalah dengan air hujan. Dan idea yang kita buat kebun tin ni 10,000 kaki persegi dan menelan kos hampir RM200,000 untuk semua sekali. Okey, untuk kebun 10,000 kaki persegi ni kita boleh memuatkan 333 pokok dan variti merah yang terdiri daripada Super Jumbo Big, Brazilian SP, Maroc 23 dan Red Sham. Okey, kalau tengok buah ni, kebun ni dia
Bermula 3 bulan dia akan mengeluarkan hasil. Dan pokok ni dia tak ada bunga, dia tu keluar buah saja. Kan? Bila dia dah keluar buah, dia buah macam lebih kurang macam ni, dia 3 bulan dia dah masak. Ataupun 100 hari. Dia bila masak, dia akan turun ke bawah. Dan kita boleh petik lah. Terdapat lebih ribuan pokok daripada 450 jenis pokok tin di dalam koleksinya. Namun hanya kurang 12 jenis yang dikomersialkan untuk pasaran di dalam negara ini. Setiap jenis mempunyai berat berbeza, iaitu 80 hingga 60 gram bagi buah tin merah, 70 hingga 80 gram buah tin hijau dan kuning, manakala berat buah tin hitam adalah sekitar 60 hingga 70 gram sahaja. Untuk harga ladang, buah ini mampu dipasarkan dengan harga RM60 sekilogram. Namun untuk pasaran runcit, harganya mencecah sehingga RM80 sekilogram. Menariknya, pokok ini tidak memerlukan kawasan yang luas dan masa yang lama untuk memperoleh hasil yang lumayan, kerana ia sudah mula membuahkan hasil pada bulan ke-4 hingga ke-6 penanamannya. Okay, Pak Mat, nanti Pak Mat buah dulu pure organik apa semua, gaulkan tanah ni, potong polybag, baru tanam lah. Okay. Sekarang kita akan tunjukkan kaedah macam mana kita nak tanam pokok fig lah. Kan? So, Pak Mat akan mulakan. Mula kita potong dia punya plastik dulu. Polybag ni kita akan buang dulu. Okay, sebelum masuk tu kita bubuh dulu pure organik dan apa semua kita dah bubuh. Dan baru kita masukkan pokok. Okey, Pak Mat. Okey, bila kita dah buang plastik ni, kita akan masuk tanah semua dan nanti kita akan guna sistem terus sebab kita semua sistem untuk sekali. Kita tu buat baja kat sana. Okey, Pak Mat. Okay, pokok yang kita tanam ni dah melalui proses hardening. Mana kita buah pokok yang sudah mula keluar putih lah. Sebab kita nak pekebun kita 3 bulan dia tu mula dapat hasil. Ketika musim buah tin berbuah, dia memperolehi sekitar 30 hingga 40 kg sehari dan pernah mencapai sehingga 70 kg sehari. Berkenaan penjagaan tanaman buah tin ni, dia ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Iaitu yang pertama dari segi pengairan, di mana tumbuhan memerlukan air untuk meneruskan hidup, dan sistem pengairan ni perlulah lengkap kepada tanaman buah tin ni, di mana dia bergantung juga kepada cuaca dan tanaman semasa lah pokok buah tin ni. Di mana perkara penjagaan yang seterusnya adalah pembajaan. Mana pembajaan ini adalah satu perkara yang penting untuk membekalkan nutrien kepada tanaman. Di mana baja yang boleh digunakan adalah terdiri daripada baja kimia ataupun baja organik. Ianya bergantung kepada kebun yang terdapat di tempat masing-masing lah. Dan seterusnya, antara penjagaan yang paling penting dari segi kawalan penyakit, di mana setiap tanaman mempunyai kawalan penyakit masing-masing. Penyakit yang umum dihadapi oleh tanaman pokok tin ni adalah merupakan penyakit karat daun, di mana antara faktor utama penyakit karat daun ini adalah daripada kelembapan yang tinggi yang terkena kepada tanaman pokok tin. Jadi salah satu langkah kawalan pencegahan untuk mengatasi masalah penyakit karat daun ini adalah penggunaan racun kulat yang secara terkawal lah bagi membendung masalah karat daun ini daripada merebak kepada pokok-pokok buah tin yang lain.
Okay, sekarang kita akan baja untuk pokok ni. Hari ni kita akan baja untuk pokok, untuk akar dia, untuk batang dia kuat lah, supaya kita ada pokok yang bertanam. So buat ni akan timbang tu ikut kita punya extended SOP. Buat 300 gram buat. Okey, baja 300 gram tadi kita akan bubuh dalam tangki ni lah. Nanti kita akan mix dia dan kita ambil satu campuran lagi. Okey, dan yang ni kita akan masuk dia punya kalsium. Sebab pokok tin ni dia memerlukan kalsium yang tinggi. Satu biji buah tin sama dengan 2 gelas susu kalsium. Okey, tengok. Dan kita akan masukkan kalsium ni. Okey, sekarang kita akan bancuh. So dia akan bancuh. Kita tengok dalam ni, dia akan bancuh. Biasa kita akan proses ini selama 5 minit lah. Untuk dia bancuh, dia sebatikan semua dengan air ni. Sampai masa 5 minit dan baru kita akan pump ke semua pokok pergi. Okay. Okay, sistem ni, air ni akan meleleh, akan keluar ke sini lah. Sikit-sikit sini. Sampai habis 300 gallon. Biasa untuk satu kebun ni ambil masa 5 minit je. Siram semua. Sehari sekali je. Mana kita siram sekali, kita mix dengan baja. Dan dia daily lah. Hari-hari kita ada baja dia. Baja berubah-ubah. Yang SOP yang kita tetapkan. Selain dimakan segar, buah tin juga boleh diolah menjadi pelbagai produk hiliran seperti dry fig, sauce fig, jam fig, jus fig dan lain-lain lagi. Usaha yang berterusan serta kerjasama dan bantuan daripada agensi berkaitan akan mampu meningkatkan pengeluaran produk hiliran fig yang bermutu tinggi serta menambah nilai. Perancangan dibuat untuk memperluaskan lagi tanaman ini dengan kerjasama individu yang berminat untuk memenuhi pasaran terhadap buah itu. Daripada buah tin ni kita dapat menghasilkan barangan-barangan sampingan daripada buah segar buah tin. Jadi kami menyediakan buah tin yang kering. Cara kita buat buah tin ni kering ni, kita dehydratekan dia menggunakan dehydrator dan hasil daripada itu kita dapatkan buah tin yang kering. Dan selain daripada itu juga kita akan menghasilkan buah tin gabungan dengan minyak zaitun yang di mana khasiatnya kita maklum dan telah termaktub dalam Al-Quran, iaitu khasiat buah tin dan juga khasiat buah zaitun. Dan kami telah gabungkan di mana buah tin kering kami masukkan dalam minyak zaitun untuk kegunaan makanan harian yang kita lakukan. Dan selain daripada itu, kami juga menyediakan yang paling mudah sekali ialah jam buah tin tanpa gula, tanpa pengawet. Hanya 100% buah tin sahaja yang telah kami adunkan selama 4 jam untuk menghasilkan jam buah tin. Dan selain daripada itu, kami juga menyediakan apa kita panggilkan preserve, fig preserve, ataupun dalam bahasa Melayu kita katakan halwa buah tin, di mana kita gunakan buah tin yang kurang masak, dimasakkan bersama dengan air gula dan disimpankan di sini. Selalunya kalau di Timur Tengah, fig preserve ni dimakan sebagai seolah-olah macam jam juga,
tapi dia boleh diadunkan menjadi minuman sejuk untuk diminumkan. Dan selain daripada itu, kami juga menyediakan apa kami panggilkan fig crunchies, iaitu manisan makanan ringan menggunakan bahan-bahan kekacang dan juga fig dalam ni. Dan selain daripada itu juga kami menyediakan macam fig scone sebagai barangan sampingan daripada jualan buah fig yang segar. Dan semua barangan ini adalah homemade. Kita membuat barangan-barangan sampingan asal daripada buah fig ni berdasarkan daripada penjualan buah segar yang tidak terlaku. Kerana kita buat barangan-barangan sampingan ini untuk memanjangkan shelf life hasil daripada buah-buah tin segar. Jadi kita harap maklum bahawa penjualan buah fig segar ni dia hanya bertahan lebih kurang 5 ataupun 6 hari sahaja. Jadi sekiranya buah tin itu tidak terjual dalam masa jangka masa itu, kita terpaksa membuat sesuatu untuk tidak orang kata barangan atau buah tin itu orang kata begitu saja dia tidak terjual. Jadi kita hasilkan barangan-barangan sampingan ini. Penerimaan dan sokongan daripada pengguna amat menggalakkan, dan harap maklum bahawa yang kami terkesan setakat ini adalah kerana buah yang dihasilkan itu tidak mencukupi untuk menepati permintaan tempatan setakat ini. Jadi oleh kerana kekurangan buah-buah fig, kami tidak dapat menghasilkan dengan cara besar-besaran buah-buah atau barang-barangan yang sedia ada sekarang ini. Jadi kita mengharapkan bahawa satu bantuan daripada pihak-pihak yang berwajib untuk menjalankan kajian bagaimana benefit daripada buah tin ini dapat kita manfaatkan dengan lebih lanjut daripada itu. Rasanya yang lemak manis dan berair menyebabkan buah ini amat diminati selain disebabkan khasiatnya yang mengandungi zat antioksidan, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, zat besi, fosforus, mangan, sodium, potasium dan klorin serta fiber. Boleh membantu mengatasi masalah usus dan kolesterol. Bukan sahaja buahnya mempunyai nilai komersial, malah daun pokok tin ini juga boleh digunakan untuk membuat teh yang dipercayai dapat mengawal kandungan gula dan sakit kencing manis. Manakala batang pokoknya boleh dijual sebagai benih dengan harga RM5 sejengkal. Sementara anak pokok sahaja dijual dengan harga RM45 sepokok. Tanaman buah tin ni mempunyai pelbagai khasiat untuk manusia lah, di mana dia antara khasiat yang diperoleh daripada tanaman pokok buah tin itu sendiri, ia mampu merawat kesuburan, ia mampu mengurangkan kolesterol di dalam badan, dan kandungan serat dan magnesium di dalam buah tin ini juga mampu merawat penyakit angin ahma di dalam badan. Dan disebabkan terdapat pelbagai khasiat yang terdapat dalam buah tin ini, maka ia mendapat sambutanlah antara penduduk dunia dan penduduk Malaysia pada amnya. Walaupun buah tin ni baru, masih satu industri baru dekat sini, kita balik dalam 2-3 tahun lepas, tapi saya rasa sambutan ni menggalakkan lah dekat Jana Baik. Dan macam saya sendiri pun, saya suka makan buah tin ni. Daripada segi rasa dia manis, selain itu kita tahu buah tin ni penuh dengan khasiat. Memang sesuai untuk kita buat, kita amalkan lah untuk makan setiap hari. Macam mana kita ambil madu, macam itulah kita boleh amalkan buah tin ni. So dari segi rasa pun saya rasa sebab cuaca di Jana Baik ni memberi pengaruh pada rasa buah tin dengan dia punya rasa, dengan dia punya warna benda semua kan. Memang sedap lah.
Saya ambil buah tin ni daripada kebun sekitar Janda Baik ni. Jadi buat masa ni tak banyak buah lagi yang boleh dapat, tapi saya cuba pasarkan. Saya ambil daripada Janda Baik. Saya pasarkan ke sekitar Kuala Lumpur dan Selangor lah. Sebab buah ni tak banyak lagi. Memang banyak orang tanam, tapi masalah dia kebanyakannya yang tanam ni dia akan pasarkan kepada orang terdekat dengan dia ataupun orang yang melawat ke kebun mereka sahajalah. Jadi untuk develop pasaran dekat Malaysia ni, untuk jadikan dia sebagai buah tempatan orang kata kan. Maknanya seiringan dengan durian, dengan pisang dan sebagainya, masih belum cukup pengumpulan buah ni untuk satu pasaran yang boleh develop dengan baik lah. Jadi buat masa ni buah pun tengah tak banyak sebab dia bergantung pada cuaca, dan juga kalau pokok baru potong, jadi hasil tak banyak. Buat masa ni sekitar sehari boleh dapat 5 ke 10 kilo lah. Jadi tapi kalau dapat full capacity boleh dapat 50, 60 ataupun lebih. Tapi itulah, bila banyak ni, kalau boleh kita nak semua orang di Malaysia ni kenal dan mampu untuk milik buah ni. Sebab kerana khasiat dia, kerana cerita-cerita di sebalik buah ni dan kebaikan dia lah. Jadi dengan harga yang antara 60 ke 80 ringgit sekilo, tapi kalau lebih banyak dapat dikumpulkan, kita dapat bentukkan satu pasaran yang lebih develop. Okey. Jadi insya-Allah harga buah ni akan turun sikit untuk semua orang mampu milik dan mampu rasa, sebab kebanyakan masih tak pernah rasa lagi, tak pernah tengok pun buah tin segar ni apa rupa dia, rasa dia macam mana. Sebab kebanyakannya yang kita nampak buah tin yang kering. Jadi buah tin yang kering ni ada orang kata sedap. Memang dia sedap. Tapi kalau makan buah yang segar ni, kita tak dapat nak bandingkan dengan apa-apa buah rasa dia. Rasa dia unik. Dan khasiat dia jauh cerita dia. Terdapat 4 kumpulan utama berdasarkan ciri pembungaan tanaman tin, iaitu Common Fig, San Pedro, Capri Fig dan Simarna. Namun, varieti daripada kumpulan Common Fig sesuai diusahakan secara komersial kerana tidak memerlukan pokok lain untuk aktiviti penubungaan bagi menghasilkan buah. Selain itu, tanaman tin juga dibezakan berdasarkan warna buah semasa masak, sama ada kategori buah berwarna hijau, kuning atau berwarna gelap. Berdasarkan pemerhatian di lapangan ke atas 3 varieti iaitu Blackjack, Brunswick dan Texas Everbearing sesuai kerana sangat produktif dalam mengeluarkan hasil dan mudah dibiakkan secara kaedah konvensional iaitu keratan dan markot serta melalui kaedah tissue culture berbanding dengan varieti lain. Kalau kita nak tengok buah fig ni, bila dia masak dia akan turun ke bawah. Kata ni ni masih muda. Yang ni dia bila nak masak dia turun bawah. Biasa macam ni, keadaan macam ni kita boleh nampak 3 hari sebelum kita boleh petik dia lah. Dan color dia akan berubah mula-mula sini. Tapi sekarang buat musim sekarang ni, bulan November, Disember ni, faktor cuaca, bila dia tak cukup matahari, dia tak dapat color yang sepatutnya dia jadilah. Sepatutnya dia warna merah menyala di sini. Bagi pembiakan secara konvensional iaitu keratan dan markot, tempoh pengakaran ialah 2 hingga 4 minggu, manakala kaedah tissue culture telah berjaya dilakukan oleh penyelidik dari Universiti Sains Malaysia dan didapati prestasi anak tissue culture dan anak pokok daripada kaedah konvensional adalah setara, malahan lebih cepat membesar. Keratan tin yang digunakan untuk menghasilkan anak pokok penghasilan anak benih melalui tissue culture adalah kemampuan penghasilan anak pokok yang banyak dalam tempoh masa yang singkat berbanding dengan kaedah konvensional. Pemilihan varieti yang sesuai untuk dikomersialkan harus sekurang-kurangnya mampu menghasilkan 1 kilo buah per pokok per bulan dengan anggaran kasar 12 kg buah per pokok per tahun dan mempunyai pertumbuhan daun yang cepat dan tahan serangan penyakit. Okey, sekarang kita nak tunjuk macam mana cara kita buat benih. Biasa untuk komersial, untuk fig farm kita buat daripada variety red.
Sama ada kita ambil Red Sham, Brazilian SP, Super Jumbo Big dan Super Red Hybrid dan antara itulah. Dan sekarang kita tunjuk macam mana kita nak buat. So kita biasanya kita buat, kita perlukan 5 knot, 1, 2, 3, 4, 5 knot macam ni, ataupun saya ambil lebih sikit. Bila kita ambil lebih sikit ni, dia kebarangkalian untuk hidup tu tinggi lah kan. Okay, ni media dia yang kita dah campur semua. Topsoil, dia punya percentage topsoil 2, pigmos 1, pure organic 1, biochar 1. Biochar ni kita boleh masuk daripada, sama ada biochar dibuat daripada sekam padi ataupun daripada buluh. Cuma sekarang ni kita masukkan pigmos, yang lain kita dah masukkan semua dalam ni. Dan kita akan gaul campurkan dia lah. Sebab media untuk feed ni dia tak boleh tanah yang mampat. Dan separuh orang dia menggunakan pasir, tapi saya berpendapat pasir kurang sesuai lah. Pasir dengan sabut kurang sesuai. Sebab pasir ni biasa dia penyumbang pada nematode. So akar feed ni dia akan jadi macam ubi kayu. So nematode tu dia akan cancer untuk pokok tin lah. Dia akan rosakkan pokok tu. Okey, macam ni saya lebih suka buat yang panjang ni sebab kebarangkalian dia untuk tumbuh sangat tinggi lah. Untuk tumbuh sangat tinggi. So kita biasanya saya buat minimum at least 3 knot ni masih di dalam polybag ni dan selebihnya di luar. Supaya bila kita 10 benih kita buat 10 tumbuh. Kita tak nak membazir. Okay, right. Tebuk sikit di bahagian knot-knot ni untuk memudahkan akar dia keluar lah. Dan cuma kita perlu cocok macam ni je. Dan kita simpan di tempat yang tak kena matahari. Bila kita nampak dah sikit tu keluar nanti, baru kita buat keluar ke matahari. Janda Baik yang sememangnya sudah terkenal sebagai tempat pelancongan yang berasaskan alam semula jadinya, mempunyai potensi untuk bangunan leisure farming ini. Apabila mempromosikan dengan khusus Janda Baik sebagai kawasan leisure farm, ia akan menarik lagi ramai pelancong datang ke sini, membuka peluang ekonomi yang lebih besar kepada penduduk di Janda Baik. Golongan belia juga pastinya akan lebih tertarik untuk terlibat dengan industri baru yang berasaskan pertanian dan pelancongan seperti ini.